الله كان توابا أستغفر الله إن 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 الله كان توابا. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون صدق الله العظيم. Sesungguhnya penduduk syurga pada hari itu berada dalam keadaan sibuk leka menikmati kesenangan. Mereka dengan pasangan mereka bersukaria di tempat yang teduh sambil duduk berteleku di atas belami. Mereka beroleh dalam syurga itu berbagai jenis buah-buahan dan mereka beroleh apa sahaja yang mereka kehendaki. Mereka juga beroleh ucapan salam sejahtera dari Tuhan yang Maha Mengasihani. Dan sebaliknya, dikatakan kepada orang-orang yang kafir, berpisahlah kamu pada hari ini, hai orang-orang yang berdosa, dari bercampur gaul dengan orang-orang yang beriman. Bukankah aku telah perintahkan kamu, wahai anak-anak Adam, supaya kamu jangan menyembah syaitan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata terhadap kamu. Dan aku perintahkan, hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus. Dan sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan golongan yang ramai di antara kamu. Setelah kamu mengetahui akibat mereka. Maka tidakkah sepatutnya kamu berfikir dan insaf? Yang kamu saksikan sekarang ialah neraka Jahannam,
yang kamu selalu diancam memasukinya kalau kamu tidak taatkan perintah Allah. Rasalah kamu bakarannya pada hari ini disebabkan perbuatan kufur yang telah kamu lakukan. Pada waktu itu kami meterai mulut mereka sejurus dan memberi peluang kepada tangan-tangan mereka. Memberitahu kami kesalahan masing-masing. Dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang mereka telah usahakan. Mata hati orang-orang yang derhaka itu rosak. Dan kalau kami kehendaki, kami berkuasa menghapuskan bentuk dan biji mata kepala mereka menjadi rata. Sehingga masing-masing menerpa mencari-cari jalan yang biasa mereka lalui. Kiranya dijadikan demikian, maka bagaimanakah mereka dapat melihatnya? Kekuatan akal fikiran mereka juga tidak sihat. Dan kalau kami kehendaki, kami berkuasa mengubah keadaan jasmani mereka menjadi kaku beku di tempat yang mereka berada padanya. Maka dengan itu mereka tidak dapat mara ke hadapan dan juga tidak dapat undur ke belakang. Dan hendaklah diingat bahawa siapa yang kami panjangkan umurnya, kami balikkan kembali kejadiannya kepada keadaan serba lemah. Hakikat ini memang jelas. Maka mengapa mereka tidak mahu memikirkannya? Masih lagi kita berada dalam surah Yasin, surah yang ke-36. Pada juzuk yang ke-23, bermula ayat yang ke-55 sehingga ayat 68. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan balasan orang-orang yang beriman. Yang beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada hari kebangkitan. Dan juga balasan kepada orang yang kufur. Yang kufur kepada Allah, kepada Rasul. Dan kepada hari kiamat, yakni hari pembalasan. Kata Allah, sesungguhnya penghuni-penghuni syurga itu, yakni orang beriman yang soleh. Bila mana mereka berada dalam syurga pada hari kiamat kelak, mereka berada dalam kesibukan disebabkan kelazatan nikmat yang disediakan oleh Allah SWT dan kemenangan yang agung, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka, tidak pernah didengar oleh telinga mereka, tidak pernah terlintas pada hati mereka, pada nikmat-nikmat yang disediakan oleh Allah SWT. Dalam keadaan itu kata Allah Ta'ala, hum wa azwajuhum fi zilal. Ahli syurga itu akan bersama dengan pasangan masing-masing. Yakni dengan suami masing-masing, dengan isteri masing-masing. Fi zilal. Perkataan zilal memberi maksud di bawah teduhan. Untuk menggambarkan bahawa dalam syurga kelak tidak ada matahari yang menyebabkan panas. Dan dalam syurga kelak juga tidak ada bulan. Dalam syurga tidak ada siang dan tidak ada malam. Bagaimana dia ketahui siang dan malam dalam syurga? Bila mana ahli syurga yang mendiami syurga hanya mengetahui siang dan malam melalui cahaya yang Allah ciptakan. Umpama kita duduk dalam mall besar, maka kita tahu siang dan malam bukan melalui matahari. Dan tidak juga melalui bulan. Maka dengan cahaya yang ada. Dengan gambaran ataupun dengan kadar masa yang ditetapkan. Setengah ulama menyatakan berlaku malam bila Allah Ta'ala menurunkan hijab. Maka jadi malam. Dan bila mana Allah mengangkat hijab, maka jadilah siang. Tetapi ia tidak, jadi malam dan siang tidak ditentukan oleh matahari dan bulan. Dan tidak ada dalam syurga itu panas ataupun sejuk. Ia adalah keadaan yang nyaman. Tidak sejuk yang menyukarkan, tidak panas yang menjadikan seorang itu tidak selesa. Tapi pada udara yang paling nyaman sekali. Karena itu Allah Ta'ala menyatakan, hum wa azwajuhum fi zilal. Mereka yang ada di syurga bersama dengan isteri-isteri mereka fi zilal, di bawah teduhan. Umpama kalau kita berjalan tengah panas, lalu kita pun berteduh di bawah pohon, apa kita rasa? Nyaman. Maka begitu keadaan syurga, nyaman. Tengah-tengah panas terik ni, kita berjalan, tiba kita dapat berteduh. Atau tengah panas, tiba kita dapat masuk bilik ada aircon. Rasanya macam mana? Dia tak rasa sejuk, dia tak rasa panas, dia rasa nyaman. Maka demikian perumpamaan syurga. Lebih hebat pada itu. Ia tidak ada matahari, ia tidak ada bulan, tidak ada siang dan malam. Bagaimana penentuan malam dan siang? Kata ulama ada dua cara. Yang pertama melalui cahaya yang akan datang siangnya dan malamnya.
Tapi tetap keadaan syurga sentiasa terang benderang. Terang. Maka setengah ulama menyatakan melalui keadaan masa yang ditentukan sebagaimana siang dan malam mereka. Sebagaimana ditentukan masa. Macam saya katakan, waktu kita duduk dalam mall besar-besar, duduk dalam dewan besar-besar, kita dapat tahu melalui masa. Oh ni pagi, tengah hari, petang. Tapi kita tak tengok matahari. Kita juga tak tengok bulan. Sebab ada dalam satu tempat yang besar yang disinari dengan cahaya. Begitulah perumpamaan syurga. Tidak menimpa mereka kepanasan cahaya matahari kerana tidak ada matahari di dalamnya. Kata Allah Ta'ala, alal araiki muttaqiun. Mereka di atas tempat-tempat duduk mereka berteleku. Perkataan muttaqiun, yakni duduk dalam keadaan paling rehat sekali. Kalau tuan-tuan duduk atas sofa, orang Arab panggil sofa itu araik. Duduk sofa. Duduk apa yang paling rehat? Duduk macam mana? Bertelenggeng, berteleku. Maka itu perkataan muttaqiun. Duduk dalam keadaan paling rehat. Kita tak duduk tegak, nampak macam rasmi, macam nak kena interview. Dan kita juga tak duduk dalam keadaan yang saya katakan rimas atau sebagainya. Duduk dalam paling santai sekali. Maka ini disebut keadaan ahli syurga. Pertama bersama pasangannya. Yang kedua dalam teduhan yang nyaman. Yang ketiga dengan keadaan santai sekali. Dengan rehat. Tiada lagi yang mereka fikirkan kesibukan, kepenatan, keluh kesah, tak ada. Dalam syurga tidak ada sesuatu pun merungsingkan mereka. Tak ada benda yang ahli syurga fikir merungsingkan. Yang ahli syurga fikir cuma nikmat. Fikir tentang nikmat makan, nikmat minum, nikmat siang. Yang setiap kali mereka berfikir maka hadir nikmat tersebut. Mereka tidak menunggu. Mereka tidak beratur. Kerana setiap mereka mendapat milik. Bila Allah menyebut, lahum fiha fakihatun walahum ma yadda'un. Bagi mereka, yakni milik mereka segala buah-buahan. Allah Ta'ala tak kata mereka makan buah. Tapi Allah Ta'ala kata mereka miliki buah. Apa beza kalau disebut makan buah dengan milik buah? Kalau makan buah mereka cuma mengambil manfaat. Kalau milik buah memberi maksud mereka memiliki buah itu. Jadi kalau orang makan buah dia cuma ambil manfaat. Tapi kalau disebut milik, artinya dia pemiliknya. Maka suka dia. Bagaimana dia nak pilih jenisnya dan sebagainya. Bebas tanpa ada waktu yang diingin, waktu yang ditentukan. Bila Allah menyebut, walahum ma yadda'un. Dan di dalam syurga itu apa sahaja yang mereka inginkan. Apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka niatkan. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Dunya. Bila mana ahli syurga hanya melihat seekor burung dalam syurga. Maka sambil ahli syurga berkata, indah burung tersebut. Lalu turun di tapak tangannya sebagai hidangan. Jadi dia datang niat terus. Dapat makan. Bahkan bila Nabi SAW ditanya, apakah ahli syurga boleh mengandung? Boleh tak dia nak anak dari syurga? Kata Rasulullah, ia berlaku sekelip mata. Yang isteri mereka mengandung melahirkan anak. Tanpa darah, tanpa sakit. Tak payah induce, tak masuk ward, tak ada. Mengandung, dilahirkan anak. Dengan kehendak mereka. Bila ditanya apakah ahli syurga boleh bercocok tanam? Boleh, mereka boleh cocok tanam. Dia sediakan tempat. Bukan cocok tanam sebab nak makan hasil, sebab nak seronok. Kita kadang-kadang kalau kita lihat dalam perbuatan kita kat dunia, ada yang kita buat sebab kita nak hasil je. Ada yang kita buat sebagai satu pekerjaan. Ada yang kita buat seronok. Bukan kita pun tak fikir hasilnya. Jadi orang mengair hobi seronok. Dapat ikan beri ke orang. Dia bukan nak ikan tu. Dia cuma nak seronok. Kadang-kadang ada orang dia buat sesuatu bukan dia nak faedah dari sudut keuntungan tapi keseronokan. Tu yang orang pergi masuk hutan, pada rumah banglo dah 5-6 biji masuk hutan juga sebab seronok. Kadang-kadang ada orang kita tengok tidur dalam kemah. Macam tak cukup rumah. Tapi dia seronok tidur dalam kemah tu. Dia nak santai-santai macam tu. Nak duduk tepi-tepi laut, tepi-tepi sungai. Kerana keseronokan. Maka ahli syurga lebih pada itu. Kerana itu Allah Ta'ala menyatakan bagaimana ahli syurga ini walahum ma yadda'un. Mereka memiliki apa yang mereka nak. Sebab syurga, ahli syurga memiliki, bukan menggunakan. Kita kat dunia kita menggunakan, kita tak milik. Sebab itu dia jadi harta pusaka. Tuan-tuan ada kereta hari ni, tuan-tuan cuma menggunakan, tuan-tuan tak milik. Sampai masa mungkin kereta itu jadi hak anak kita. Anak kita juga tak milik, boleh ke orang lain pula. Rumah kita duduk hari ni.
Kita cuma mengambil manfaat, menggunakannya. Kita bukan milik. Bila kita mati, tanah ni, rumah ni milik orang lain. Semua benda atas dunia ni kita tak milik. Semuanya bersifat kita mengambil manfaat sementara hidup. Bila mana kita mati, maka ia akan beralih tangan dengan cepat. Ataupun dia akan hancur macam tu je. Kita ada baju, pakaian, kita pakai. Lalu lunyai di badan kita, kita mati. Maka pakaian itu hancur macam tu. Dia tak jadi milik kita juga. Lepas itu bila kita dikebumikan dengan kain kafan yang tak pernah kita miliki masa hidup. Tak pernah ada orang bercita-cita nak miliki kain kafannya sendiri. Tak ada orang ni kerja, penat-penat buat apa, nak beli kain kafan. Tak ada. Orang akan kata nak beli baju. Nak beli baju raya. Nak beli seluar raya. Tak ada lagi kita dengar orang kutip kumpul duit sebab nak beli kain kafan. Itu tak pernah dicita-citakan. Tapi itulah pakaian. Bahkan pakaian kafannya juga hancur. Untuk menunjukkan ia milik tanah bukan milik dia. Tetapi dalam syurga milik dia. Apa yang dia peroleh itu milik dia. Dia bukan sekadar mengambil manfaat, dia milik. Tak ada orang yang akan bersekutu dengannya. Yang akan jadi milik sama hak dia. Maka ini keindahan ahli syurga. Sebab itu kalau manusia berfikir seketika, pasti mereka sanggup melepaskan segala apa yang mereka pegang di dunia untuk memiliki dengan pemilikan kekal akhirat. Kata Allah, salamun qawlan min rabbir rahim. Dan mereka mendapat ucapan daripada Tuhan mereka. Setiap hari mereka mendapat ucapan daripada Tuhan mereka. Ucapan keselamatan, keamanan. Ucapan kegembiraan. Min rabbir rahim, daripada Tuhan yang maha penyayang. Ini setiap hari datang ucapan tersebut. Untuk menggambarkan betapa Allah Ta'ala redai mereka. Betapa Allah Ta'ala merahmati mereka. Setengah ulama menyatakan, salamun qawlan min rabbir rahim, ialah melalui perantaraan malaikat. Berdasarkan ayat yang lain, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat masuk ke dalam syurga setiap pintu yang ada sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kamu disebabkan kesabaran kamu yang mentaati Allah di dunia. Fa ni'ma uqbad dar, dan sebaik-baik tempat yang kamu diami sekarang. Maka ini antara nikmat-nikmat yang dikecapi oleh ahli syurga. Apa yang mereka dapat? Mereka sentiasa sibuk dengan nikmat Allah. Dan mereka dan isteri mereka, pasangan mereka akan berteduh, akan berada dalam teduhan syurga. Dan mereka akan sentiasa duduk dengan rehat. Sebab itu bila mati saja orang beriman, Nabi kata mustarih rehat. Rehat yang sebenar. Rehat sebenar orang beriman dalam syurga. Mereka rehat. Dan dalam syurga mereka memiliki segala kemewahan. Baik, kenapa Allah sebut buah? Lahum fiha fakihah. Allah tak sebut bagi mereka roti ke, bagi mereka nasi ke yang menjadi ruji atau makanan ruji. Tapi dia sebut buah sebagai makanan tambahan. Pertama untuk menunjukkan kemewahan. Buah ni lambang mewah. Orang kalau sebut saya tak makan nasi 4 hari, kita nampak dia miskin. Kalau dia kata saya 4 hari dah tak makan buah, kita kata ngada-ngada orang. Sebab orang kata 4 hari tak makan buah, mana orang kaya? Kalau sebut 4 hari tak makan nasi, kita kata oh ni miskin, susah ni. Kalau sebut dia 4 hari tak makan nasi. Kalau dia kata saya dah 4 hari tak makan KFC, orang tak kata dia miskin. Sebab itu bukan makanan orang miskin. Makanan orang lebih, ada lebihan duit dia beli. Kalau dia sebut makan nasi, ya. Demikian juga kalau orang saya katakan sebut saya dah seminggu tak makan buah, kita tak nampak dia miskin. Kerana makan buah melambangkan kemewahan. Dan seorang bila dia dapat makan makanan dia dan dapat makan buah sebagai tambah, memang dia kaya dah tu. Dapat lebihan. Dan bila Allah Ta'ala menyebut tentang bagi mereka isteri mereka, tidak disebut bagi mereka suami mereka. Nisbah pada lelaki dahulu yang memiliki isteri. Dan Allah menyebut perkataan azwajum, isteri-isteri mereka. Kan dalam syurga, kita dah sebut tidak ada apa disebut monogami. Semuanya poligami. Setiap ahli syurga dikahwini dengan 2 orang wanita dan memiliki 70 orang bidadari. Setiap lelaki. Dan wanita yang tidak berkahwin dikahwinkan dengan ahli syurga. Lelaki yang masuk syurga. Sebab dia tak ada bidadari. Bertanya kenapa wanita tidak punya bidadara. Dia cuma punya suami di dunia. Bukan suami yang baru cipta dalam syurga. Kalau orang beriman lelaki, dia akan dapat isteri di dunia dan bidadari yang dicipta dalam syurga. Bidadari tidak dicipta daripada air mani.
cipta daripada syurga. Kerana bila kita sebut seorang wanita yang mulia itu yang mempunyai seorang suami, bukan dua suami. Kalau perempuan mempunyai dua suami, maka ini perempuan jalang. Perempuan pelacur. Kalau kita dengar ada seorang lelaki perempuan, dia ada 3 suami. Ini pelacur. Ini bukan isteri. Tidak mungkin dia bernama isteri dengan keadaan dimiliki ramai lelaki. Ia berbeza dengan lelaki. Kemuliaan dimiliki ramai perempuan, ramai isteri. Itu kemuliaan dia. Kan sebab kepada lahirnya zuriat. Dan kerana wanita, Allah jadikan keseronokannya bukan untuk memiliki banyak suami. Tanya perempuan, awak suka tak ada 2 suami? Tak nak. Seorang pun serabut. Tak? Tanya lelaki, nak tak awak ada 2 isteri? Depan isteri dia kata tak nak. Tapi tanya bisik seorang-seorang, nak juga Ustaz tapi tak mampu. Tak mampu berlaku adil. Mungkin dia cakap macam tu lah. Dalam kurungan, nak juga macam tu. Kalau kita tanya perempuan, nak tak awak ada 2 suami sekarang? Awak ada suami kat Johor 1 KL. Takkan ada. Kalau dia beriman, dia takkan kata, tak nak. Itu dah bukan namanya isteri. Tapi kalau seorang lelaki, lain kemuliaannya. Kerana wanita, dia seronok pada nikmat yang lain. Nikmat dia pada apa? Kecantikan. Nikmat dia pada perhiasan. Nikmatnya pada hal-hal tersebut. Lepas tu kalau suami bagi duit banyak-banyak, lepas dia kat mall, dia okey. 4 hari pun tak balik. Tak apa. Sebab dia suka beli tu, beli ni. Semua dia nak. Itu dia nak. Orang lelaki bukan jenis orang kaki fashion. Bukan kaki solek. Sebab tu orang lelaki kalau kita tengok, dia pergi kerja muka comok. Balik rumah muka lawa. Perempuan pergi kerja muka comel, balik uduk. Sebab dia bersolek masa kerja, dia balik rumah dia tak bersolek. Muka dia pun uduk. Itu balik. Kan lelaki dalam keadaan mana pun dia comel. Dia tak perlu kosmetik. Dia tak perlu. Ada lelaki pakai kosmetik. Kita tu kata dia pondan. Kan ada pakai kosmetik. Semua muka natural, muka asal. Wanita, dia suka mencantikkan wajah. Maka dia bukan cerita ni nak suami, tak ada. Maka dalam syurga dia ada semua nikmat yang dia nak. Semua perkara yang dia nak ada. Maka ini dia antara hikmah. Kenapa? Hikmah paling kuat sebagaimana disebut oleh Al-Marhum Asy-Sya'rawi, bagi mengangkat nilai wanita itu sendiri. Wanita tidak mungkin mulia kerana ada 2 suami. Tidak. Itu bukan wanita mulia. Kerana itu pada saya sebut tadi kedudukan pelacur. Maka Maha Suci Allah merendahkan wanita dalam syurga. Maka Allah mengangkatnya. Maka punya suami yang baik, maka itu satu kemuliaan baginya. Kemudian kata Allah sebagai satu perbandingan terus. Bagaimana kita sebut metod Al-Quran. Bila Allah sebut ahli syurga, Allah akan sebut ahli neraka. Bila Allah sebut ahli neraka, Allah sebut ahli syurga. Allah tak akan biarkan dia tergantung lama supaya kita dengan cepat berfikir yang mana satu kita nak jadi. Nak jadi ahli syurga atau ahli neraka? Supaya kita cepat banding. Ini nikmat syurga, ini azab neraka. Kata Allah, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Pada hari kiamat kelak, orang-orang kafir akan dipisahkan daripada orang beriman. Kelompok Yahudi satu puak, kelompok Kristian satu puak, kelompok penyembah berhala satu puak. Mereka tidak dibenarkan bercampur dengan orang beriman. Orang beriman bersama dengan semua orang beriman untuk mendapat kemuliaan. Kerana orang beriman akan dibicarakan terlebih dahulu. Dimasukkan syurga terlebih dahulu. Maka tinggal orang-orang kafir yang dibicarakan. Maka Allah mengasingkan mereka daripada orang beriman sebagai satu penghinaan. Jadi dia asingkan satu penghinaan. Sebab dia diasingkan daripada orang-orang yang mendapat rahmat Allah. Kemudian kata Allah, alam ahad ilaikum. Bukankah dahulu di dunia aku dah cakap pada kamu melalui rasul-rasul yang diutuskan. Ya Bani Adam, wahai manusia sekalian. Allah ta'budu syaitan. Jangan sembah syaitan. Kerana menyembah selain daripada Allah namanya menyembah syaitan. Yang sembah berhala, sembah syaitan. Yang sembah manusia, sembah syaitan. Maksudnya syaitan yang menyesatkan mereka sehingga mereka menyembah pada perkara, pada benda yang tidak layak dijadikan Tuhan. Maka ini peranan syaitan. Sebagaimana disebut dalam satu hadis bahawa anak-anak Adam Allah ciptakan dalam keadaan suci bersih. Khalaqtu ibadi hunafa. Aku jadikan hamba-hambaku semuanya bersih suci fitrah. Lalu fajtalathumus syayatin. Syaitan datang menyesatkan mereka. Memurtadkan mereka, mengkufurkan mereka. Sebab itu Allah sebut dalam ayat ini. Bukankah dahulu di dunia rasul-rasul yang diutuskan berkata, jangan kamu sembah syaitan. Jangan ikut syaitan.
Innahu, sesungguhnya syaitan itu, lakum aduwwum mubin, bagi kamu selamanya musuh yang nyata. Musuh yang paling nyata bagi manusia adalah syaitan. Bahkan Allah Ta'ala mengingatkan kita, inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Ingat, syaitan itu musuh kamu, selama-lamanya kamu kena jadikan dia musuh. Sebab dia terus mengambil kelalaian kita untuk menyesatkan manusia. Kemudian kata Allah, wa ani'buduni, bukankah dahulu di dunia aku dah kata sembah Allah, sembah aku. Hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Syaitan itu telah menyesatkan banyak generasi. Perkataan jibillan, yakni manusia-manusia yang banyak. Dia dah sesatkan ramai. Afalam takunu ta'qilun, tidakkah kamu punya akal? Tidakkah kamu melihat bagaimana syaitan telah menyesatkan manusia? Lalu menghina manusia serendah-rendahnya. Lalu menjadikan manusia terdedah kepada kebinasaan, kehancuran dan bala Allah Ta'ala. Tidakkah kamu berfikir orang-orang yang mengikuti syaitan, syaitan tidak membantu mereka waktu mereka dalam kesusahan? Bukan syaitan menghina mereka sebagai seorang manusia. Contoh kita lihat apa yang syaitan suruh dalam hidup. Sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'i'adun bisyarr wa takdzibun bil haqq. Kerjanya sentiasa menyuruh kita buat jahat. Jahat yang akan merendahkan martabat kita. Lihat, syaitan suruh zina, merendahkan martabat manusia. Menghancurkan zuriat keturunannya. Syaitan suruh minum arak, menghilangkan akal yang waras untuk berfikir. Syaitan menyuruh melakukan maksiat itu, maksiat ini. Semua benda-benda maksiat tidak ada satu pun yang meninggikan manusia. Apakah zina mengangkat manusia? Apakah minum arak mengangkat kemuliaan manusia? Apakah mendedahkan aurat itu mengangkat kemuliaan manusia? Apakah berjudi mengangkat kemuliaan manusia? Semua benda-benda namanya maksiat tidak pernah mengangkat manusia. Tapi datang Islam, bila Allah menyatakan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian bila mana mereka ikut Islam. Ya tuan-tuan, bila Islam mengharamkan tatu, maka kulit orang beriman bersih daripada tatu. Ketika mana orang kafir ubah ni, muka tatu sana, tatu sini. Bila bercinta dengan orang tu, bertatu dengan orang tu. Bila putus, tatu lain pula, padang pula. Habis kulit mereka. Lenyek, ditulis, dilukis macam-macam. Bila mereka suka yang tu, mereka buat yang ni. Tak suka, buat balik yang lain pula. Itu belum cerita yang buat pembedahan plastik. Ubah diri nak jadi sekian-sekian yang memudaratkan. Islam mengharamkan. Bukan Islam anti kecantikan. Tapi kecantikan yang boleh bawa kebinasaan. Maka itu perkara yang pencapaian paling rendah yang manusia lakukan. Kerana Allah jadikan manusia ini cantik dalam pandangan masing-masing. Tuan-tuan, kita tengok, kita sebut cantik ini subjektif. Ya, kita mungkin puji ini cantik-cantik. Belum tentu kita nak jadikan dia isteri kita atau nak jadikan dia suami kita. Kerana pandangan cantik setiap manusia itu pada aspek yang berlainan. Kalau tidak, kita semua manusia berebut pada seorang perempuan saja, pada seorang lelaki saja, berebut ramai-ramai. Ribu-ribu berebut. Lalu mati, tak akan berlaku perkahwinan. Tapi ada orang ni tengok perempuan ni lawa sebab cara berjalan. Yang ni lawa sebab ketinggian. Yang ni lawa sebab kulitnya. Yang ni lawa sebab perangainya. Yang ni lawa sebab keturunannya. Maka semuanya kita lihat dengan subjektif. Sebab tu tak perlu ubah nak suruh nampak lawa. Tak perlu nak ubah muka kita dengan cara tu orang pun minang kita misalnya. Tak perlu. Kerana keinginan tu satu benda yang tidak boleh ditafsirkan dengan cara biasa. Ia berbeza-beza. Sebab tu kita lihat, kita kahwin ni siapa? Ni kahwin orang ni kahwin orang ni kahwin orang ni. Ada yang kita lihat suaminya handsome, isterinya tak. Ada kita lihat isterinya cantik, suaminya tak. Ada kita tengok dua-dua cantik. Ada kita tengok dua-dua tak cantik. Pada pandangan kita, pada pandangan dia cantik. Maka tak perlu kita ubah. Sebab benda tu benda yang semula jadi orang nampak cantik. Akhirnya Allah pertemukan kita dengan pasangan masing-masing dan punya zuriat masing-masing. Maka ini keindahan ciptaan Allah. Tak perlu Allah buat sejenis muka je lawa untuk kahwin dengan lawa. Tak. Kita tengok ada orang pada pandangan kita lah lawa tapi jodohnya cepat. Anaknya ramai. Hidupnya Masya Allah, mantap. Ada orang kita nampak macam comel.
tapi jodohnya lambat misal. Anaknya tak ramai, bahkan umurnya pun pendek. Semua benda itu benda yang tak perlu kita nak beria nak ubah. Ia berlaku secara fitrah. Sebab cantik inilah cantik fitrah, bukan cantik ubah muka wajah. Ni orang kafir macam mana dia buat tatunya, macam mana dia buat pembedahan plastiknya. Ni negara-negara seperti Korea Selatan, Thailand, Brazil yang terkenal mengubah struktur wajah badan. Akhirnya mereka tak dapat menolak zuriat mereka tak macam muka mereka. Sehingga ada seorang pasangan Cina saman bini dia. Kerana anak dia tak lawa. Bini dia lawa. Rupanya bini dia buat pembedahan plastik. Anaknya lahir ikut rupa asal dia. Mampak tak lawa anak. Saman bini dia. Hidup dengan penipuan. Maka lihat bagaimana kerosakan dunia ni. Seorang dapat perempuan yang tak asli. Perempuan pula dapat lelaki tak asli. Dah ubah semua muka. Tapi bila keluar anak, nampak aslinya. Rupanya orang asli. Nampak asli dia. Rupanya anak ni sekian orang. Rupanya anak kita kulit hitam misalnya buat pemutihan. Buat pemutihan. Terkenal di Afrika. Satu produk untuk putih badan. Sebab orang Afrika dia nak masuk dalam dunia Hollywood ni nak putih. Maka mereka alat-alat pemutihan. Jadi putih. Tapi bila lahir anak hitam juga. Kerana Allah tentukan setiap warna ni ada kemuliaan dia. Hitam ada kemuliaannya, putih ada kemuliaan semua. Kerana dunia ini warna-warni. Allah dah sebut ikhtilafu alwanikum wa alsinatikum. Perbezaan warna kulit kamu, perbezaan lidah-lidah kamu. Ini semua tanda kebesaran Allah. Tak ada cacat cela hitam kulit. Tak ada cacat cela sekian warna, tak ada. Tapi ada orang rasa tak, dia pun ubah. Akhirnya rosak keturunan manusia. Okay, ini di antara keindahan syariat Allah. Dan ini antara kecatatan yang mengikut syaitan. Kata Allah, Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah neraka jahannam yang dijanjikan kepada kamu dahulu. Dan kamu tidak percaya pada hari kebangkitan. Pada Rasul yang diutuskan. Pada Al-Quran diwahyukan. Pada Tuhan yang esa, yang menciptakan. Maka ini neraka jahannam. Rasakan. Islauha, masuk ke dalamnya. Al-yawm, pada hari ini. Ini hari kiamat. Bima kuntum takfurun. Disebabkan kekufuran kamu di dunia. Allah menyebut satu bentuk, 3 bentuk penghinaan. Pertama, masuklah kamu dalam neraka. Ini penghinaan, masuk dalam neraka. Kemudian al-yawm, hari ini juga, bukan esok, bukan lusa. Hari ini. Kita nak tunjuk satu penegasan. Bila sebut ni bila ni? Hari ni. Dia sebut hari ni seperti tak ada tempoh ke esok lusa nak merayu tak? Hari ni. Islau hal yauma. Masuklah kamu dalam neraka hari ini juga. Kemudian Allah menyebut celaan yang ketiga. Bima kuntum takfurun, sebab kamu dahulu di dunia kufur. Itu balasan kufur. Semua kufur balasannya dalam neraka jahannam. Walau bagaimana baik perangai, PA, tingkah laku, kekufuran membawa pada neraka. Maka neraka ini milik Allah. Allah ciptakan. Dan Allah yang tentukan siapa masuk, siapa tak masuk. Sebab mana-mana syurga. Ini bukan keputusan kita. Seakan orang kafir itu baik. Apa salah ni? Tak, kalau syurga tu kamu punya, kamu boleh cakap macam ni. Syurga ni Allah punya. Neraka ni Allah punya. Bila Allah kata yang masuk neraka itu orang kafir. Maka kita tak boleh kata dia ni kafir baik, kafir soleh. Kafir suka tolong orang. Itu hal dunia. Mereka sudah dapat bahagian di dunia. Datang anak kepada Hatim At-Ta'i. Ya Rasulullah. Ayah saya orang baik. Tak pernah buat jahat. Tak pernah ngata ke orang. Sentiasa sedekah. Kerana ayahnya menjadi masal, menjadi suatu ikon kepada contoh pemurah. Hatim At-Ta'i. Dia Kristian. Anaknya memeluk Islam. Adi bin Hatim. Dan juga seorang perempuan lagi memeluk Islam. Bila Rasulullah menyebut orang kafir tempatnya dalam neraka. Maka si anak perempuan datang sebab dia tahu ayah dia baik. Ayah tak ada buat benda-benda yang tak elok. Dia kata, ya Rasulullah. Ayahku seorang yang baik, seorang pemurah, sekian-sekian. Apakah dia masuk neraka? Lalu kata Nabi, ya masuk neraka. Habis kebaikannya. Dia sudah dapat apa yang dia nak atas tujuan kebaikannya. Baik, kita tanya. Orang kafir yang buat kebaikan, kamu nak apa dengan kebaikan kamu? Nak apa? Pasti mereka cakap mereka nak dunia. Pujian, sanjungan. Dan mereka dah dapat apa yang mereka nak.
Allah dah mudah kehidupan mereka di dunia. Kat dunia dimudahkan kehidupan mereka. Itu Allah dah balas. Sebab mereka cuma nak dunia, Allah dah beri dunia pada mereka. Jalan dah nama mereka, sekolah pun dah nama mereka. Jalan tu letak nama mereka sebab mereka berjasa. Sekolah tu juga letak nama mereka kerana mereka berjasa. Tapi tidak syurga. Kerana orang yang melakukan amalan kerana Allah semata-mata. Dan yang beriman semata-mata yang akan mendapat syurga. Maka Allah Maha Adil. Kalau orang kata, saat dia kan baik, kenapa masuk neraka? Tidakkah itu menandakan tidak adil? Tak, itu adil. Yang pertama, Allah dah beritahu yang masuk syurga orang beriman. Dah beritahu. Dia yang tidak mau beri. Dan yang kedua, kebaikan yang dibuat, dia sudah dibalas di dunia. Dan yang ketiga, mereka orang kafir cuma nak di dunia. Walau mereka cakap cerita syurga, tak, kekuatan mereka nak dunia. Itu yang mereka nak. Kalau boleh mereka nak hidup lagi, nak hidup lagi, nak hidup lagi. Sampai bila 1000 tahun? Bukan lebih pada itu. Bukan lebih pada itu. Maka tidak bagi orang beriman. Maka dekat dengan Allah, maka dia rindu pertemuan dengan Allah. Maka dia melihat perlunya dikembali pada akhirat. Kata Allah lagi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Orang kafir waktu mereka diputuskan masuk neraka, mereka kata, Ya Allah, boleh tak kami nak suruh saksi itu daripada tubuh badan kami sendiri? Daripada diri kami sendiri. Kami tak nak saksi malaikat tulis, saksi langit dan bumi yang melihat perbuatan kami. Kerana setiap manusia bila buat sesuatu perkara, ada 12 saksi yang akan melihatnya. Selain daripada 2 malaikat. Selain daripada bumi dan langit. Selain daripada orang beriman. Selain daripada Allah yang menjadi saksi. Selain daripada fizikal mereka menjadi saksi. Jadi orang-orang kafir, mereka cuba untuk menangguhkan hukuman mereka. Saya berkata, Ya Allah, kami tidak mahu saksi-saksi luar, kami nak saksi daripada diri kami sendiri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, Yaqulul abdu yawmal qiyamah, la ujizu alayya illa syahidan min nafsi. Wahai Tuhanku, aku tidak mahu menerima saksi melainkan daripada diriku sendiri. Fayaqul, lalu Allah berfirman, kafa binafsika al-yawma alayka hasiba. Ya, hari ini diri kamu akan menjadi saksi. Wa bil kiramil katibina syuhuda, dan 2 malaikat yang mencatat itu menjadi saksi. Fayukhtam ala fi, lalu Allah pun tutup mulutnya. Ditutup mulut. Wa yuqalu li arkanihi, dan dikatakan pada seluruh anggota badan yang lain. Intiqi, bercakaplah kamu. Intiq, cakap. Fatantiqu bi amalihi. ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكنا وسحقا فأن كنا كنت أناضل. Lalu tangan mula berkata, akulah yang buat maksiat. Tangan kiri juga bercakap. Kaki kanan juga bercakap. Kaki kiri juga bercakap. Kulit-kulit juga bercakap. Semua bercakap. Lalu ahli neraka ni kata, celaka kamu wahai anggota badan. Kenapa kamu dia saksi tidak menyebelahi aku? Sedangkan aku nak selamatkan kamu dari neraka. Kata ahli neraka ni, kamu tangan, kaki, kulit, kenapa kamu saksi atas diriku? Aku sedang nak selamatkan kamu, jangan masuk neraka. Tetapi tangan tidak akan berbohong di hadapan Allah. Yang suka berbohong ini mulut. Sebab itu Allah Ta'ala tutup mulut manusia. Kita tengok orang-orang sombong ataupun kita dalam situasi sombong. Memang mulut kita cakap gitu gini, tapi hati kita tahu apa kita cakap itu tak betul. Dan tangan kita juga mengetahui apa yang kita cakap itu tak betul. Orang kata awak ke buat? Saya tak buat. Memang mulut cakap. Tapi tangan kata saya buat. Hati kata biar dia tak tahu saya buat. Bukankah begitu? Tuan-tuan, waktu kita cakap bohong. Cuba cakap bohong. Apakah hati kita bersetuju dengan kita cakap? Kalau kita cakap bohong, orang tanya dia, lama tak nampak kuliah? Kita kata, sakit perut 2-3 hari ni. Hati kata, tu je alasan boleh selamat. Misalnya, sakit perut yang saya jumpa awak kat restoran tiap-tiap hari. Awak sakit perut je ni, apa ni? Misalnya, hati kita tuan-tuan, walau kita beri alasan macam mana logik pada akal yang pada manusia yang mendengar, hati kita tahu kita cakap tak betul. Tidak pernah hati manusia bersetuju dengan apa mereka cakap. Yang saya katakan, kalau tuan-tuan cuba cakap bohong, hati tuan-tuan takkan bersetuju. Apatah lagi tangan dan kaki. Kalau dia bercakap, dia juga kata, saya tak terlibat. Kamu mulutlah tanggung seorang. Sebab itu dia sebut dalam hadis kursi, seluruh anggota badan berpesan pada lidah, wahai lidah, berlaku luruslah kamu. Kalau kamu lurus, kami lurus. Kalau kamu tak lurus, kamu bengkok, kami bengkok. Tuan-tuan tengok, mulut yang cakap salah, mata yang lebam. Apa salah mata? Patutnya tumbuk mulut tu, tumbuk lidah dia tu.
tarik lidah dia tu, buatlah dia lumat. Tak, orang pukul lain. Orang pukul muka dia, tangan dia, kaki dia. Mulutnya terselamat terus bercakap. Kan itu akhirat kelak Allah tutup mulut. Lalu bertuturlah seluruh anggota badan. Kami melakukannya. Maka mulutnya mencerita lalu berkata, kenapalah kamu jadi saksi tidak menyembelih aku? Walau aku melakukannya untuk menyelamatkan kamu. Akhirnya disumbat dalam neraka. Kata Allah Ta'ala, sebab cerita penyaksian anggota badan. Walau nasya la tamasna ala a'yunihim. Kalau kami kehendaki. Di dunia lagi waktu mereka tidak beriman, kami padamkan wajah mereka. Biar tak ada mata, tak ada hidung, biar muka mereka flat. Sebab tak nak dengar kebenaran, tak nak tengok kebenaran, tak nak tengok alam yang Allah ciptakan dan untuk melihat ia kebesaran Allah. Kalau kami kehendaki disebabkan kekufuran kamu, nescaya kami hilangkan mata-mata kamu daripada wajah kamu. Bukan buta, la tamasna, kami hilangkan mata. Jadi flat. Muka kita jadi kotak macam tu. Bayangkan, bila kita tak menggunakan mata untuk melihat kebesaran Allah. Kata Allah, kalau kami kehendaki, kami boleh buat macam tu. Kemudian kata Allah lagi, walau nasya lamasakhnahum ala makanatin. Kalau kami kehendaki, kami boleh jadikan kamu tak bergerak. Stroke semua kamu ni. Famastata'u mudhiya, kamu tak boleh ke depan, wala yarji'un, tak boleh undur ke belakang. Keras kat situ. Sebab kamu tak nak dengar kebenaran, kami boleh buat macam kami nak. Kami boleh ratakan wajah kamu. Sebab kamu, biar terus kamu berjalan tak dapat lihat apa-apa. Kami boleh jadikan kamu tak bergerak kaku setempat. Sebab tak guna kamu duk bergerak ke hulu ke hilir, tapi tak cari Tuhan, cuma cari dunia. Ni ke hulu hilir ni, cari dunia, cari dia. Tuhan tak cari. Yang beri rezeki pada dia. Yang beri kehidupan pada dia. Dia cari semua lain pada Tuhan. Maka kalau kami kehendaki, kami boleh jadikan pergerakan kamu kaku. Tak ke depan, tidak ke belakang. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ, siapa yang Allah panjangkan umurnya. نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, kami kembalikan pada kejadian lemahnya. أَفَلَا يَعْقِلُونَ, tidakkah kamu berakal? Kata orang kafir. Kalaulah kami dipanjangkan umur, niscaya kami akan terima kebenaran. Kata Allah, kalau kami panjangkan umur, kamu jadi makin lemah. Waktu kamu muda ni lah otak kamu kuat. Bila dah tua lagi payah. Kalau kami beri kamu umur panjang. Sepanjang-panjang. Kamu kena tahu bila umur panjang otak kamu makin lemah. Belum pernah kajian menyatakan bila kita makin panjang umur IQ makin kuat. Kita mula jadi pelupa. Lalu kita akan terbiasa dengan apa yang kita buat zaman muda. Kalau jenis zaman muda tu pemarah, sampai ketua pemarah. Dia tak boleh berubah dah. Kalau zaman muda buta kebenaran, sampai tua tak akan nampak kebenaran. Sebab itu tak guna kami panjangkan umur kamu. Kerana bila panjangkan umur kamu, kamu pergi kepada keadaan lebih lemah. Bukan fizikal kamu. Masa muda tak pergi masjid surau, tua lagi tak boleh pergi. Sakit lutut, sakit saraf, sakit sendi, sakit semua benda. Masa kamu dia boleh dengar, tak nak dengar. Dah tua tinggal pekak lagi tak boleh dengar. Masa mata tengah terang, tegang, boleh tengok kejadian Allah. Dah tua, mata dah kendor, mata dah kedut, mata dah kelabu, macam mana nak tengok? Maka manusia ni bila dia tua, dia akan kekalkan sifat muda dia. Maksudnya, apa yang muda dulu dibuat? Kalau zaman muda jenis pemalas, tuanya pemalas. Kalau zaman muda jenis rajin membaca, tuanya membaca. Kalau mudanya memang jenis menuntut ilmu, tuanya menuntut ilmu. Kalau zaman mudanya jenis qiyamul lail, tuanya qiyamul lail. Kalau zaman mudanya jenis puasa, tuanya puasa. Tapi kalau mudanya dengan segala kelalaian, kemaksiatan, dia tak mungkin bila tua dia mampu buat perkara tersebut. Sebab tu kata Allah, tak guna kami panjangkan umur kamu. Tak ada seorang pun manusia beri alasan, ya Allah, kalau kau panjangkan umur aku 100 tahun, niscaya aku dapat hidayah. Tidak penting berapa umur kamu dapat. Kerana segala panca indera yang Allah ciptakan itu cukup untuk mencari kebenaran. Dan umur yang Allah berikan cukup menjadi hujah. Dia tak kata kenapa saya tak umur 90 tahun ke, 80 tahun ke. Kenapa saya mati umur 30, 40. Tak, umur bukan dinilai di sisi Allah. Kerana kalau kamu orang yang menginginkan kebenaran, maka pada usia yang muda tadi kamu dah dapat kebenaran. Sebab bila kita dah balik je, kita dah boleh berfikir dengan baik. Tapi kalau kamu terus menunggu tempoh umur tidak akan mengubah apa-apa. Bahkan kamu menjadi semakin lemah. Bagaimana kata Allah, nunakkisu fil khalq, kami akan terbalikkan ciptaannya. Artinya kalau dulu kita kecil lemah,
Tak boleh berjalan sampai kan kita makin matang. Bila tua kita akan menurun sampai tak boleh berjalan macam baby. Rambut pun hilang, gigi pun hilang, suara pun tak ada, kata-kata tak ada, yang cuma tinggal tangisan. Makanya kita jumpa orang tua, bila tua sangat cuma boleh menangis. Nak berak menangis, nak makan menangis. Maka bahasanya kembali menjadi bahasa tangisan. Tengoklah orang kena stroke, tuan-tuan. Orang dah sakit lama, dia boleh cakap, tak boleh cakap. Dia boleh nangis, boleh berkeruk macam tu. Sama macam baby kita dulu. Sama waktu kita waktu usia kecil. Maka tak akan ada manfaat dipanjangkan umur untuk kamu cari hidayah. Dengan umur sekarang yang patut kamu ambil kesempatan, dengan usia sekarang kamu mengambil peluang untuk beriman pada Allah, mencari kebenaran, melihat kebesaran Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.